Hari Arafah ni Allah limpahkan hari Arafah ni sangat hebat. Allah limpahkan rahmat. Orang yang berpuasa di luar sana, dia orang yang tak dapat duduk di Arafah, dia duduk di luar, dia puasa sunat, Allah bagi keampunan dia setahun yang lalu, setahun yang ke depan, 2 tahun. Allah nak bagi limpah. Hari itu hari yang sangat penting. Ya, orang yang duduk di situ, dia tidak disunatkan puasa, dia sunat, dia berwudu dalam keadaan 16 jam tu berwudu lah sepanjang masa. Ya. Lepas tu dia dirikan solat sunat, solat secara berjamaah, tumpukan perhatian, dia bacakan doa buku, ya, doa dan berselawat kepada Nabi dan istighfar. Tuan-tuan, doa dah ada dah satu Ada dah? InsyaAllah. Tuan-tuan dah baca selawat dah 100 semalam lagi? Dah. Alhamdulillah. Ya, minggu lepas ke hari ni dapat 700 tak selawat? Boleh lah. Ada ke tak ada ni? Biasa lucah tadi. Ni istighfar, astagfirullah tu boleh dapat tak 100? Ya, cuba ni 3 ni buat. Salat duha buat tak ni? Buat insyaAllah ya. Ini benda-benda ni kena praktis. Kalau tuan-tuan tak buat daripada sekarang, sampai sana dia jadi macam biasa. Dia jadi tak buat. Ya, kena buat, kena biasakan. Jadikan dia sebagai habit. Ya, tuan baca buku Atomic Habit. Atomic Habit. Buku ya, baik baca. Amalan kecil tapi dia beristiqamah ya. Okey, kita pergi pada seterusnya sampai masa tu kita rehat dulu. Jadi apa yang kita bincangkan 2 slide sebelum tadi, kita bincang 2 perkara penting ya. Sangat penting. Yang pertama niat ihram ya dilakukan sebelum kita nak tunai, lafaz niat itu. Kemudian kita ada miqat zamani, bila masa kita nak berniat, berapa lama? Berapa hari yang kita boleh berniat haji ni? 70 hari. Kemudian tempat yang kita nak berniat namanya miqat makani ya. Apa nama tempat yang kita berniat? Qarnul Manazil. Yang keduanya, tempat yang kedua di Madinah, Bir Ali. Itu nama-nama yang penting untuk kita dapat ya. Dan yang kedua ni kita wukuf di Arafah. Apa makna wukuf? Wukuf ialah berada seketika di dunia Arafah dalam apa keadaan sekalipun sebagai ahli ibadat ya. Okey. Jadi 3 syarat sah untuk wukuf. Apa dia? Pertama, telah berniat. Yang keduanya, sedar ahli ibadat. Yang ketiganya, di bumi Arafah. Itu 3 syarat. Jadi itu dia punya kesimpulan dia. Wallahualam, kita rehat dulu. InsyaAllah pukul 10.45 kita akan sambung semula untuk tajuk tawaf. Tawaf ni berat juga ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan batu ada soalan pertama kita belum selesai. Batu melontar mana kita nak dapat, kita akan masa kita bergerak ke Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah tu, di situ kita akan disunatkan mengutip anak batu. Itu 70 anak batu di Muzdalifah. Kalau hilang kita akan kutip di Mina. Mina tu ada di tempat kemah itu, bawah kemah tu semua dengan batu. Itu banyak Allah. Batu tu oleh kerana di tanah haram, jadi tak boleh dikeluarkan dari tanah haram. Mesti ada baki pun kita kena lambahkan sejauh balik. Okay, baik tuan-tuan, kita masuk pada sesi yang kedua, iaitu tajuk berkaitan dengan tawaf ya. Berkaitan dengan tawaf. Okey, saya nak minta tuan-tuan sebut semula balik. Rukun haji ada berapa? Rukun haji ada 6 ya. Wajib haji ada 6 juga. Rukun haji yang pertama yang ihram haji. Yang kedua tawaf. Wukuf yang Arafah.
tadi ya. Yang kedua, yang ketiga tawaf haji. Yang keempat sa'i haji. Yang kelima bergunting haji. Yang keenam tertib pada kebanyakan rukunnya. Okey, jadi rukun haji ada 6 tadi. Mudahnya niat, wukuf, tawaf, sa'i, gunting, tertib. Itu dia punya kata pendeknya lah. Tapi kita kena sebutkan sebab nanti bila kita masuk tadi umrah, nanti dia kita kena sebut tawaf haji, yang tawaf umrah. Beza dia punya. Kemudian wajib haji ada 6 perkara juga. Rukun wajib haji yang pertama niat ihram haji di miqat, niat mesti tempat dia miqat. Yang kedua larangan ihram 3 perkara. Yang ketiga bermalam. Senang kan? 2 bermalam, 2 melontar. Ya, 2 bermalam, 2 melontar. Bermalam yang pertama bermalam di Muzdalifah. Yang keempat melontar Jamratul Kubra 10 biji pada 10 Zulhijjah. Yang kelima balik matahari bermalam di Mina malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Yang keenam lontar ketiga-tiga jamrah pada ketiga-tiga hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah, hari tasyrik dipanggil ya. 63 biji batu setiap hari, 21 7 pada setiap hari ya. Itu dia punya rangka dia ya. Okey, baik, kita pergi kepada rukun haji yang ketiga. Tajuk ni merupakan tajuk yang terakhir untuk hari ini. Dan tawaf ni ada juga pada umrah, ada juga pada haji. Kedua-dua rukun haji dan umrah ada. Cara pelaksanaannya sama. Ya, sama dari segi pelaksanaannya sama. Tapi tuan-tuan, ada orang yang tawaf dengan baju biasa. Ada orang tawaf dengan pakaian ihram. Saya nak tanya tuan-tuan, bilakah seseorang itu tawaf dengan baju kain ihram dulu? Bila dia buat? Tawaf umrah tak boleh dengan pakai baju biasa. Mesti dengan pakai kain ihram. Satu. Yang kedua, tawaf haji. Tawaf haji itu pula, tawaf haji ni tuan-tuan, dia ada sebahagian orang tawaf dengan kain ihram. Siapa dia? Sesiapa yang niat haji 8 Zulhijjah, kemudian wukuf di Arafah 9 Zulhijjah, kemudian bermalam di Muzdalifah 10 Zulhijjah, kemudian dia balik ke kota Mekah, tawaf haji dengan kain ihram, sa'i haji dengan kain ihram, bergunting haji, barulah dia balik pergi ke Mina, melontar hari 10, 11, 12, 13, selesai haji. Itu kumpulan itu saja yang buat haji, tawaf dengan kain ihram. Tapi tuan-tuan semua ni kena tawaf haji dengan pakaian baju biasa. Sebab tuan-tuan niat pada 8 Zulhijjah, kemudian wukuf 9 Zulhijjah, lepas tu bermalam di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah, lepas tu dia terus pergi ke Mina 11, 12, 13, duduk di Mina. Di situ nak buat apa? Melontar dulu. Tak ada buat haji dulu. Sebab itu saya katakan yang pergi melontar dulu kalau meninggal hajinya tak sah lagi. Sebab dia belum menyempurnakan rukun haji. Sebab apa? Sebab 11, 12, 13 tu pergi lontar, lepas tu buat tahlil awal dengan bergunting, lepas melontar pada 10 Zulhijjah, gunting rambut dulu. Lepas tu kain ihram tu dah jadi selimut dah, tak pakai dengan pakaian, pakai baju biasa. Melontar hari 11 pakai baju biasa dah, hari 12 melontar baju biasa dah, 13 tu melontar baju biasa dah. Lepas tu naik bas pergi ke Mekah dengan baju biasa, tawaf haji dengan pakaian biasa, sa'i haji dengan pakaian biasa. Jadi jawapan untuk tawaf ni, tak semua orang tawaf dalam keadaan berpakaian ihram. Siapa yang wajib berpakaian ihram bagi tawaf umrah? Pertama,
tawaf ketika melaksanakan umrah, wajib semua orang. Yang keduanya haji, dah haji wajib pada 2 bulan. Ada yang tawaf dengan berpakaian ihram bila lepas melontar, lepas saja dia bermalam di Muzdalifah, dia pergi Mekah, terus tawaf haji, sa'i haji bergunting, baru dia cross pergi ke Mina untuk melontar. Itu kumpulan dia. Manakala kumpulan yang pergi ke Mina melontar dahulu, melakukan wajib haji, bukan rukun haji, mereka ni kena balik ke Mekah pakaian biasa, tak payah pakai pakaian ihram balik nak pergi tawaf haji. Baju biasa saja terus tawaf haji. Boleh faham tuan ya? Tapi sekarang ni peraturan dia nak masuk ke Makkah tu kena pakai kain ihram, pakai buat syarat untuk tawaf di depan Kaabah saja. Bahkan ada soalan tuan-tuannya. Ya, buat syarat untuk ditawaf di depan Kaabah. Sebab tawaf di tingkat atas tu mungkin agak jauh lagi. Ya, menyebabkan sakit dan sebagainya. Kemudian tawaf lain boleh tak yang tak pakai baju biasa pula? Okey, tadi soalan saya, tuan-tuan akan tawaf dengan kain ihram hanya umrah dan haji, ada yang pergi ke Mekah terus tanpa pergi ke Mina dulu. Boleh ya? Kemudian yang kedua, soalan kedua, bilakah orang tawaf dengan pakai baju biasa bukan kain ihram? Pertama, tawaf haji dengan cara pergi ke Mina dulu tadi, habiskan lontaran, lepas tu balik ke Mekah. Itu kumpulan pertama yang pakai baju biasa. Yang kedua, tawaf sunat. Dua, tawaf sunat pakai baju biasa saja. Saja tawaf sunat kerana Allah Ta'ala. Itu saya tahu, pakai baju biasa. Lagi ada tawaf lagi. Widah. Tawaf widah, ya. Tawaf wadah atau tawaf widah, pakai baju biasa. Macam mana tawaf? Saya bertawaf wadah, saya bertawaf widah kerana Allah. Siapa yang wajib buat ni? Yang pergi ke Taif, ziarah Taif, itu nak balik ke Mekah. Satu. Yang kedua, orang nak pergi bermusafir lebih 2 marhalah, pergi ke Madinah contohnya, ataupun nak balik ke Malaysia. Jadi siapa-siapa yang nak pergi keluar jauh daripada Kaabah, dia wajib untuk buat tawaf wadah. Nanti tawaf wadah kita akan bicara. 2 dah. Satu tawaf lebih 2 marhalah. Pergi Jeddah 100 km dia kena. Jeddah, Taif, semua tu kena dah tu. Lagi apa tawaf apa lagi? Tawaf umrah, tawaf qudum. Tawaf selamat datang. Tawaf selamat datang ni dia kena pakai kain ihram. Biasanya bagi orang yang buat haji ifrad, dia buat tawaf qudum, dia niat nak buat terbang ni haji sampai Mekah, dia tawaf qudum, tawaf selamat datang, bukan tawaf umrah. Tawaf selamat datang, lepas tu dia buat sa'i haji. Sa'i haji, dia dahulukan rukun haji sa'i. Maknanya dalam susunan rukun haji itu dia niat haji, lepas tu dia terus lompat kepada sa'i haji paling bawah pula. Lepas tu dia boleh sujud. Sebab itu di bawah sekali rukun haji itu rukun pada kebanyakan, tertib pada kebanyakan rukun. Dia boleh balik. Itu antara sebab ni. Sebab boleh tu, siapa boleh sa'i dulu ni? Ya, sebab ada tawaf qudum tadi. Pasal apa boleh pula sa'i itu mendahului yang lain? Sebab Rasulullah SAW buat haji cara ini. Tawaf tawaf qudum dan sa'i haji ya. Okey, jadi orang tawaf dengan baju biasa ni, pertama tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf tawaf haji yang melontarkan dahulu, lepas itu tawaf wadang tadi, tawaf tahiyatul bait. Itu semua benda yang ada berkaitan. Saya pergi pada rukun tawaf, rukun haji. Tapi kita cerita ni haji. Jadi kejap saya pergi haji, kejap saya pergi umrah. Ya, jadi tuan-tuan kena baca sikit lah ya. Jangan sekali-kali tuan-tuan ingat haji itu sama macam umrah tu jadi lain. Semuanya lain. Pecahkan dulu kumpulan ya. Okey, rukun haji yang ketiga tawaf ya.
tawaf, ya, tawafa yatufu tawafan, ya. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan, bermula daripada rukun Hajar al-Aswad dan berakhir di sudut yang sama menurut syarat-syaratnya. Ini takrif bagi tawaf. Kita kena keliling Kaabah ni, kita pusing satu objek. Sa'i kita akan keliling 2 objek. Jadi dia ada kesan antara satu sama lain dia. Okey, jadi ada syarat-syaratnya. Kita tengok apa nama-nama jenis tawaf. Tawaf ni macam disebut tadi, tawaf ni banyak jenis. Tawaf ni macam Al-Quran sebut tadi, tsummal yaqdu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Ayat yang kita baca mula tadi kan, ayat suratul Hajj ayat 29. Tsummal yaqdu tafasahum, hendaklah kamu sucikan hati kamu, bersihkan hati kamu. Wal yufu nuzurahum, kalau ada nazar kamu tunaikan nazar. Ya, nazar kamu nak puasa ke, korban ke, tawaf ke, solat ke, iktikaf ke, nazar kamu kena tunaikan. Wal yufu nuzurahum wal yatawafu, ini tawaf, tayu tawaf. Wal yatawafu, dan adalah tawaf bil baitil atiq, di rumah yang usang, rumah yang sangat lama usia dia, ya. Okey, nama-nama tawaf ni, pertama tawaf qudum, ya. Kita sebut tawaf qudum. Yang kedua tawaf halul. Yang ketiga tawaf tahiyatul bait. Yang keempat tawaf rukun. Tawaf ifadah, itu nama lain dia. Kemudian tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf wada'. Ini nama-nama dia. Mana tahu tahun ni tuan-tuan terpilih. Ada soalan Pak Isa nanti, sebutkan ataupun nama-nama berikut merupakan jenis tawaf kecuali, dia tulislah nama tawaf qudum. Apa makna tawaf qudum? Tawaf selamat datang. Ini bagi orang yang buat haji ifrad tadi, ya. Dia sunat, dia buat tawaf qudum. Lepas tawaf qudum dia boleh buat sa'i haji, ya. Yang kedua tahallul, tawaf tahallul. Tawaf tahallul ni dia untuk melaksanakan, kalau kes-kes bagi jemaah yang buat kesalahan yang berat, contohnya melakukan persetubuhan dalam ihram. Jadi dalam cara untuk menamatkan ihram tersebut, dia wajib buat tawaf tahallul. Ini jarang kita munculkan, jarang kita sebut. Tapi bagi kes-kes yang tertentu, kalau ada kes-kes yang tertentu terpencil ni, kita akan selesaikan kes by kes bagi jemaah. Yang ketiga tahiyatul bait. Tawaf tahiyatul bait, dia punya taraf sama dengan solat sunat tahiyatul masjid. Ini kita masuk aja Masjid Al-Haram, kita sampai di Kaabah tu, kita buat tawaf 7 pusingan sahaja melakukan tawaf tahiyatul bait. Dia menggantikan solat sunat tahiyatul masjid ada selain daripada Masjidil Haram. Boleh kita buat ini. Tapi sekarang ni oleh kerana jumlah sudah semakin ramai, semakin berkuranganlah orang buat tawaf tahiyatul bait ini. Kesukaran itu, ya. Kemudian yang keempat, ini yang kita bicarakan hari ini, yang dinamakan sebagai tawaf rukun. Dia tawaf rukun. Tawaf rukun ni bermakna tawaf rukun bagi haji pun dia, tawaf rukun bagi umrah pun dia. Ya, di tawaf rukun ataupun nama lainnya tawaf ifadah yang fardu, yang wajib dilakukan. Sebab apa? Sebab dalam rukun haji, dalam rukun umrah keduanya ada salah satu rukunnya ialah tawaf. Jadi mesti buat. Ya. Dan tawaf rukun ini ataupun tawaf ifadah ni, kita tak perlu nak niat pada permulaan ni pun. Tak wajib. Sebab apa? Sebab kita bila dah niat di miqat, saja aku melakukan haji, dalam sudah ada package dah. Mesti ada tawaf, sa'i, gunting, semua dah ada siap. Tak perlulah bila kita nak sa'i saja aku sa'i, nak tawaf saja aku tawaf. Tak perlulah. Sebab dalam tu dah ada rukun-rukun yang mesti dilakukan, ya.
Begitu juga dengan nama bagi tawaf ifadah. Ifadah yang pertama ya, umrah dan haji. Kemudian yang tiga di bawah ni, tawaf sunat, tawaf nazar dan tawaf wada'. Ketiga-tiga ni wajib niat pada permulaan tawaf tersebut. Contoh ke masa lapang antara Zuhur dengan Asar, tengok Kaabah tu pun kosong, tak ada orang. Lepas main Zuhur kita pun pergi nak buat tawaf sunat. Ya, lepas saja Assalamualaikum warahmatullahi, bagi salam, kita pun tengok masjid Kaabah kosong ni, kita pun keluar ke Makkah. Lalu dia sampai di kawasan Batu Hajar Aswad, permulaan dia, kita pun niat sahaja aku tawaf sunat kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut 7 pusingan pun tak apa, nak sebut pun tak ada masalah. Dia sahaja aku tawaf sunat kerana Allah Ta'ala. Ataupun kalau kita nak buat tawaf nazar, wajib juga sebut jenis dia. Contoh nazar ni, contohnya kalau kita berada di kota Mekah, tiba-tiba kita sakit banyak, tak boleh kita nak berulang alik, tak bersihat. Jadi kita pun bernazar, ya Allah, aku nak kena haji minggu depan. Kalaulah ya Allah Tuhanku, kau bagi kesembuhan kepada aku bernazar hendak iktikaf selama 24 jam dalam Masjidil Haram. Contoh. Kalau dia tak cukup 24 jam, 1 minit, mana kena ganti hari lain pula. Dia kena buat sampai dapat hukumnya wajib. Ya, sebab itu kalau nak iktikaf ke, nak puasa ke, jangan tahdidkan masa ni. Ya Allah, kalau bersihat ni beri, aku akan beriktikaf dalam masjid. Sebut itu je. Walaupun kita sesaat 2 saat ke, kita dapat ya, saja aku iktikaf dalam masjid ini, saja aku iktikaf nazar, menunaikan nazar dalam masjid kerana Allah Ta'ala. Cukup itu. Yang termasuk duduk pada sekarang keluar, mana dah tertunai dia punya nazar, iaitu dalam hukum nazar. Ataupun dia memang nazar nak awak, ya Allah, aku ni seminggu lagi nak pergi wukuf di Arafah ni, aku bernazar, ya Allah, jika kau bagi kesembuhan ke aku dan tempoh kali ni, aku bernazar nak tawaf sunat. Aku nak buat tawaf sunat. Jadi aku nak buat tawaf tak tahu sunat, tawaf lah. Aku bernazar nak tawaf. Jadi bila dia pergi, kata 3 hari selepas tu sihat, ataupun lepas dia haji, dia sihat sepanjang masa, balik hasil haji, barulah dia tunaikan sahaja. Bila pergi ke depan Hajar Aswad, sahaja tawaf nazar kerana Allah Ta'ala, buat 7 pusingan untuk menyempurnakan kewajipan nazar ya. Kemudian yang ketiga, tawaf wada'. Masa nak tawaf wada', nak selamat tinggal keluar daripada tanah haram tu, sahaja tawaf wada' kerana Allah Ta'ala, buat 7 pusingan, barulah tertunai, barulah dia boleh keluar daripada. Inilah dia. Ada berapa jenis tuan-tuan? Aku bilang berapa jenis tawaf ni? Ada 7 ya. Tawaf qudum, tawaf tahallul, tawaf tahlil bait, tawaf rukun, tawaf ifadah, tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf wada'. Ini jenis-jenis tawaf. Kita tak buat semua ya. Tahiyatul masjid. Okey, terima kasih tuan ya. Semua jenis tawaf ni dia tak diwajibkan untuk kita buat on the spot dalam satu masa. Kalau kita nak buat tawaf sunat sebagai contohnya, kita duduk 7 hari di Mekah, 1 hari 1 pusingan pun dikira tertunai. Bila dah masuk hari yang ke-7, kita tunaikan hari ke-7. Ya, sama juga dengan tawaf qudum, tawaf wada', tawaf wada' ni nak balik dah. Ya, jadi tahiyatul bait ni, kalau kata contohnya kita masuk masjid, kita saja tawaf tahiyatul bait, kita berpusing 4 pusingan, azan zuhur dah masuk, kita pun berhenti sembahyang sekejap fardu, habis tu kita sambung baki lagi 3 pusingan memadai. Itu sahaja insya-Allah ya. Okey. Wajib berniat tawaf pada tawaf berikut. Apa dia? Tawaf sunat, tawaf wada', tawaf nazar dan tawaf qudum bagi jemaah ziarah haji ya. Sunat berniat tawaf bagi tawaf umrah dan tawaf haji.
Sunnah hukum dia. Kalau tak niat pun dah terhasil. Sebab dalam package niat haji dan umrah. Sunnah berniat tawaf kudum bagi jemaah haji ifrad dan haji qiran, sebab dia memang tak boleh tawaf umrah, dia kena buat tawaf kudum. Kemudian yang ketiga, contoh tawaf, niat dia Allahumma inni uridu tawaf baitikal haram sab'ata ashwat tawaf al-umrati lillahi ta'ala. Saja aku hendak tawaf baitillah haram 7 keliling Kaabah, tawaf dengan maka permudahkan dan terimakanlah daripadaku kerana Allah Ta'ala. Ini di antara cara kita nak berniat tawaf. Tapi kalau selain daripada ini pun boleh, ya. Okey, yang ini yang penting, ya. Yang penting ni tuan-tuan. Okey, kita kena sebut satu persatu. Ada berapa syarat sah untuk tawaf? Ada 8. Ya, ada berapa syarat sah tawaf tuan-tuan? 8. Ingat ni nombor 8. Ya, itu kita dah hafal dah 6652. Sekarang kita nak hafal pula, nak ingat pula. Tadi sebentar tadi nak luluskan wukuf di Arafah ada 3 syarat. Sekarang ni nak luluskan tawaf ni pula ada 8. Ini yang paling kerap berlaku kesilapan ataupun jemaah melakukan kesalahan masa tawaf. Tawaf ni banyak, ya, 8. Baik tuan-tuan, sebut dengan saya sekalian. Yang pertama, menutup aurat. Kedua, suci daripada hadas besar dan kecil. 3, suci badan, pakaian, bertawaf daripada najis. 4, bermula dan berakhir pada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf jika tawadam, sunat, nazar dan kudum. 5, menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. 6, dilakukan dalam Masjidil Haram dan di luar Kaabah termasuk Hijr Ismail dan Syazarwan. 7, mengekalkan niat tawaf. 8, cukup 7 pusingan dengan yakin. Yang inilah 8 syarat sah. Maksudnya tuan-tuan begini, bila sebut syarat sah, kalau kita buat ke 88 perkara ni semasa tawaf, baru lulus naik tawaf. Kalau kita buat 7/8, kita tawaf tu nombor 1 je kita tak buat. Satu tak orang, ada terdedah orang. Yang lain 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tu semua buat. Satu je tak tutup aurat. Contohnya ada rambut wanita muslimat dia terkeluar. Masa dia tawaf tu rambut yang di tepi tu dia terkeluar, nampak. Ataupun dia pakai stocking dia terbuka, nampak warna kulitnya. Maknanya pusingan tawaf tu ke-7 pusingan tawaf tu tidak sah. Dia kena ke-88 ni semuanya kena buat serentak semasa dia melakukan tawaf. Tadi kita belajar tajuk wukuf tadi ada 3 syarat sah. Nak luluskan wukuf di Arafah tu, yang pertama dia mestilah niat ihram, haji dah buat. Yang keduanya mestilah dia tu ahli ibadat, yang sedar, yang tak mabuk, tak pital, tak pengsan. Yang ketiganya dalam bumi Arafah. Kalau dah buat 2 je, ustaz saya dah niat haji, saya dah yang kedua saya ahli ibadat, saya sedar, tapi saya wukuf tu di Mekah, bukan dekat Arafah. Jadi ke tak jadi? Mana jadi? Tak jadilah. Tawaf saya buat dah 8 ni 1 je saya tak buat. Saya tak buat nombor 2, tak suci daripada hadas, saya tak ada wudu. Jadi ke semua pusingan 7 ni, 7 pusingan tawaf? Tak akan jadi. Maknanya nak wukuf ada 3/3 kena buat, nak tawaf kena 8/8 kena buat, nak sa'i nanti besok minggu depan kita akan belajar 6 syarat sah mesti buat, nak gunting ada 3 syarat sah kita kena buat. Semua tu kena pegang. Sebab
Lepas tu nombor tu kita kena hafal 6652 8 tawaf 6 sa'i 3 gunting wukuf 3. Setiap tu dia ada syarat-syarat sah yang kita kena pegang. Dia tak boleh jadi gitu je. Ya. Jadi memang tuan-tuan kena hadam betul-betul. Jangan pergi tu tak ada maklumat, nanti sangat menduga citakan nanti. Ya. Sebab saya pernah jumpa macam minggu lepas saya sebut, terjumpa seorang jemaah haji pergi melontar ni pasal apa pergi melontar? Entah, saya ni ikut orang ni. Bila dia jawab begitu, kepala saya pun ya Allah, macam mana boleh terlepas seorang ni? Sebab apa? Sebab dia tak boleh beza yang mana rukun haji, yang mana wajib haji. Lepas tu dalam melontar ni pula, dia ada syarat sah pula. Dia syarat dia adalah ada mesti batu, bukannya besi, bukannya kayu. Tak boleh lah ambil terompah kayu tu lempar, pakai besi tak boleh. Kiraan tu dah tiga. Dia tu lempar tak, ambil batu 7 lempar sekaligus nak cepat. Boleh ke tak boleh? Semua tu dia ada syarat-syarat satu persatu. Dia memang kena pegang. Sebab tu tuan-tuan, kita ulang-ulang ni supaya kita hadam benda tu ya. Okey, jadi ada berapa syarat sah untuk tawaf tuan-tuan? 8 ya. Okey, kita tengok satu-satu. Pertama, menutupi aurat bagi lelaki. Ya, bagi lelaki ketika tawaf ke 7 pusingan. Saya kata beginilah. Macam mana saya nak gambarkan ya? Contohnya tuan-tuan, saya meja saya ni, kursi lah. Saya tak pakai kursi ni, meja ni kan ada banyak wire tu kan. Tuan-tuan, bayangkan yang ini objek bangunan Kaabah. Yang ini sebelah depan saya ni ialah Hajarul Aswad. Ya. Kalau saya bilang satu pusingan, saya bagi contoh satu pusingan, berapa langkah yang perlu saya cukupkan untuk dapat satu pusingan? Ya, contoh saya mula dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senang kita 10. Kalau besar ini Kaabahnya 10 langkah satu pusingan. Kalau 7 pusingan berapa? 70. Kalau Kaabah tu besar ni, Kaabah tu besar. Ya, bukan dia lebih kurang masjid kita ni lah, besar ni. Agak-agaknya berapa langkah? Agak-agaknya tuan-tuan. Kalau dekat mungkin 500 langkah. 500 langkah. Kalau dekat. Kalau jauh sampai ke dinding masjid, satu pusingan tu mungkin 1000 langkah. Bayangkan begitu. Kalau kata saya dekat, pusingan Kaabah tu 500 langkah, bermakna 500 langkah satu pusingan kali 7 pusingan berapa ribu langkah? 3500 langkah. Kena cukup 88 syarat sah tadi. Kena ada wudu, tutup aurat, kena ada itu gini apa semua cukup. Baru lulus 3500 langkah tu untuk ibadat tawaf. Kalau saya pusing dekat masjid, ini masjid, jauh 1000 langkah. Maknanya berapa langkah nak bagi cukup pusingan tawaf tu semua 7 pusingan? 7000. Kalau saya tawaf di tingkat atas, satu pusingan 2000 langkah. Satu pusingan 2000 langkah. Maknanya nak pusing 7 pusingan, berapa ribu langkah terlibat? 14,000 langkah. Saya bagi contoh tu. Jangan tuan-tuan mikir pula langkah tu ni. Nak bagi tahu, jaga ke-8 syarat sah ni, jaga aurat dia. Contoh, kalau Kaabah besar 10 langkah ni, saya pusing sampai langkah yang ke-9, tak cukup satu pusingan, aurat saya terdedah, nampak pusat ataupun nampak lutut, terselap kain. Satu langkah ni jalankan terdedahkan aurat. Macam mana tawaf tu? Pusingan satu tu cukup tak satu pusingan? Tak cukup. Sebab kena cukup ke 8-8 nya. Jadi kena
berpusing balik, berpatah balik, pergi genapkan, cantumkan balik satu pusingan tu untuk dapat pusingan pertama. Itu mana dia? Tengah pusing satu pusingan ni, katakan sampai 5 langkah, separuh baru batal wudu. Wajib haji, wajib tawaf yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. 5 langkah baru dapat, terkentut, batal wudu, ataupun buat perkara yang batal wudu yang lain. Apa tindakan dia perlu buat? Dia pergi ambil wudu, kemudian dia sambung langkah yang kelima, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, baru dapat satu pusingan kelengkap. Itu cara bagaimana kita nak melakukan ibadat tawaf. Itu kalau 10 langkah. Kalau Kaabah 500 langkah paling dekat kali 7 pusingan, 3,500 langkah. Nak kena jaga 10 perkara ni satu perkara yang sangat berat. Sebab dalam ramai-ramai manusia ni ada yang dia sangat serius, ada yang sedang-sedang, ada yang memang sambil lewat. Dia buat tak kisah dia, janji aku buat dia, sebenarnya aku buat dia. Yang janji aku buat tu, dalam kita tawaf tu, dia tak sah kalau kita haji contohnya, dia tak sempurna tawaf dengan betul. Apa kesannya? Kesannya bila tawaf tak sempurna, sa'inya tak sah. Sebab tawafnya tak sempurna lagi, secara sah tak cukup. Dia buat 3 daripada 8 contohnya. Tawaf tak sempurna lagi, sa'i tak sempurna lagi, gunting pun tak jumpa lagi. Jadi apa kesannya? Kesannya ihramnya masih ada tak lagi? Ihramnya masih lagi on lagi. Sampai dia balik Indonesia, setahun, 2 tahun, 3 tahun dalam ihram di Malaysia. Itu kesan bagi orang yang pergi ke Mekah tanpa ada pengetahuan yang cukup. Dia tak tahu tawaf ini sangat penting, sangat berat, sangat membebankan. Jadi masa kita tawaf tu janganlah ada yang rakam video, janganlah ada ambil gambar, janganlah dia pergi cuit-cuit orang pula, berseloroh, bersembang, tak boleh. Sebab dia nak jaga tawaf ni memang sangat berat. Sebab kita berhimpun. Saya kalau tuan-tuan nak tengok online, kita boleh tunjuk. Sekarang ni pukul 11 dah. Mereka habis selesai solat subuh sekarang pun. Tapi orang tu sangat padat. Jadi masa tawaf ni kena jaga betul-betul ya. Baik. Jadi saya pergi. Jadi dah faham tu nampak ni ya. Betapa pentingnya tawaf ini ya. Aurat bagi lelaki antara pusat lutut dan sunat iktibah. Bagi perempuan, aurat perempuan jaga seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan, depan dan belakang. Orang perempuan ni kerapnya pakai cermin mata masa baca buku doa, dia keluar masuk. Cermin mata tu keluar sekali dengan anak rambut tepi telinga tu. Ya, jadi kalau kita surkan pada jemaah wanita yang pakai cermin mata, dia pakai cermin mata di luar telekung supaya dia boleh keluar masuk tutup. Dia pakai dan letakkan dalam keadaan tidak menampakkan auratnya ya. Okey, kemudian saya terus kepada yang wajib ataupun sunat syarat-syarat sah tawaf yang kedua, suci daripada hadas besar. Maksudnya sebelum pergi tawaf dia dah nabi wajib yang sah. Dan sebelum dia pergi tawaf, dia dah ada wudu yang sempurna. Tuan-tuan dan puan, kebanyakan jemaah yang kali pertama pergi ke Mekah, dia melalui niat dalam kapal terbang ataupun niat dalam bas di Purul Manazil ataupun di Pirali. Mereka tu pakai ihram, masuk tandas dalam kapal terbang tu sempit, air kencing tu kadang terabur, tempat laluan lopak-lopak ni yang ada bernajis. Bila sampai ke tanah haram Mekah, masuk hotel, jangan dia rehat. Dia kena cuci balik kain ihram tu. Jangan ada kain ihram pada badan dia, pakaian dia, wudu dia, wudu dengan yang terbaik. Itu di antara benda-benda yang perlu dia jaga. Hukum asal ya, kita tengok ni, wudu semasa di tanah haram, di tanah suci, kita boleh berwudu dengan pakai air mutlak dan ada yang pakai semburan botol pun ada, boleh kita pakai ya. Hukum asal bersentuhan lelaki perempuan tidak batal wudu, tetapi dalam ibadat
haji dan umrah kita di Tanah Suci, jika berlaku masyaqqah jemaah yang ramai, tidak batal wudu pada pandangan yang ketiga dalam mazhab Syafi'i, dengan syarat tidak ada syahwat. Itu kita boleh sebutkan nanti ya. Okey, ini di antaranya muzakarah haji yang telah ditetapkan resolusi. Pendapat Syafi'i yang masyhur kepada pandangan yang marjuh, tidak batal wudu jika berlaku persentuhan kulit lelaki dan kulit perempuan tanpa syahwat dalam masyaqqah atau perhajian, seperti kesesakan di tempat tawaf dan lain-lain lagi. Jadi boleh kita pakai pandangan ni, tapi bila kita balik Malaysia kita pakai pandangan yang mu'tamad masyhur dalam mazhab Syafi'i, batal wudu ya. Di sana saja. Okey, ini yang ketiga, suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Maksudnya ini tuan-tuan, macam saya kata, masuk kapal terbang, masuk dalam bas, jalan kaki, jangan ada najis ketika mana kita sedang tawaf yang 3,500 langkah tadi. Apa contohnya? Contohnya pada badan dia ada tahi burung, tak boleh lah. Ataupun pada slipper dia bawa ketika tawaf, dia masuk ke dalam plastik, letakkan di dalam di tepi kain ihram dia, di pinggang dia, ataupun dia ambil plastik, slipper dimasuk dalam plastik, kemudian dia tutup, dia letak dalam beg sandang dia ataupun beg sandang depannya, kemudian dia tawaf. Yang mana di slipper dia tu ada seketul najis tahi burung tu. Kes begini banyak berlaku. Jadi macam mana hukum tawaf dia? Dalam tawaf ni tak boleh ada najis, tak boleh menanggung najis, tak boleh badan kena najis, pakaian dan tempat tawaf. Jadi tak boleh lah. Slipper dia tu sama ada dia tinggalkan ataupun dia cuci dulu baru dia masuk dalam beg plastik, masuk dalam bawa bersama-sama. Itu boleh. Begitu juga dengan tempat tawaf. Tengok ada najis, dia pijak, pusingan itu akan terganggu. Dia kena pergi cuci dulu najis daripada kaki dia ataupun tangan dia, baru disambung balik pusingan tawaf. Kena cukupkan. Kalau di dekat, pastikan cukup 3,600 langkah tawaf 7 pusingan tu, cukup ke 88 sarasah. Itu sangat susah untuk kita jaga. Tambah yang pergi umrah, saya tengok ada yang bawa kanak-kanak, yang bawa budak-budak, ya, macam-macam. Itu benda-benda tu kalau belum bersedia untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, jangan pergi lagi. Biar kita dah bersedia betul, ya, kita dah rasa kewajipan tu, kita dah kena baru, ya. Bayangkan kalau anak-anak tu pergi umrah tu dengan wudu tak lengkap. Lepas tu kalau pergi umrah tuan-tuan pergi dengan anak cucu ke, tuan-tuan bila dia masuk ke bilik hotel, bila dia ambil wudu nak pergi tawaf tu, tuan-tuan kena tengok dia wudu dia. Tengok betul-betul. Ni basuh betul-betul ni kanan kiri. Ini masuk-masuk tak sampai seminit dah keluar. Kita kena anak cucu kita ni. Macam mana tu? Dia balik Malaysia bawa ihram sampai 20 tahun ni. Itu yang jaga bahaya sangat. Yang lebih bahaya bila dia nak nikah kahwin, bapa atau bulan awali yang dia jadi susah. Pastikan ya, tengok ni, cuci badan pakaian ni, selipar yang dibawa ketika tawaf. Ini sangat bahaya. Saya pernah di sana di Kota Mekah ni tuan-tuan, ada selipar tu, kita tahu hotel kita nak pergi ke Masjidil Haram, ada laluan tahi burung merpati dengan lopak-lopak apa semua. Kita kata kalau ada najis, tawaf semalam, rombak lain, pakai ihram balik, pergi tawaf lain. Berapa orang? 400 pergi buat lain. Kita buat. Sebab apa? Sebab mereka tak jaga. Kita dah pesan dah, jaga. Sebab najis ni bukan benda yang penting. Dalam ketika tawaf ni,
Selipar yang dibawa semasa tawaf tolong jaga. Anak kecil yang didukung, ada pampers apa semua, najis duduk dalam tu. Bukan tunggu najis tu melekat pada kita, kita bawa bersama. Macam kita semayang, tiba-tiba ada budak kecil datang melekat pada kita, dia ada najis pada seluar dia. Apa hukum semayang kita ni? Batal. Sebab kita menanggung najis. Samalah pada pakaian, pada benda yang kita tanggung bersama. Tahi buruk yang jelas jatuh semasa tawaf, kita pergi pijak dia. Itu memang di antara benda yang tolong jaga betul-betul ni. Maknanya tuan-tuan, jangan cepat-cepat kita nak pergi tawaf tu. Kita kena tenang lagi dulu, rehat cukup dulu, baru kita pergi tawaf, ya. Okay. Kemudian yang keempat, mesti bermula dari sudut Hajar Aswad. Satu, kita lalu, okay, tuan-tuan tengok Hajar Aswad, di sebelahnya Multazam, lepas tu ada pintu Kaabah, lepas tu bawah tu tapak yang warna kuning tu namanya Syazarwan. Sudut Syazarwan. Syazarwan ni ialah tapak yang pernah nak diubah pakai takal, bergegur ke Mekah. Ya, orang nak ubah tapak tu, tapi Allah Ta'ala gegarkan bumi tu, berhenti projek tu, kembali kepada tapak asalnya. Lepas tu belah belakang sikit tu ada Hijr Ismail. Sebut Hijr Ismail. Okey, Ismail ni bangunan dia warna putih, batu putih. Ini pun Kaabah juga ni. Jangan sekali-kali kita pegang ketika masuk tawaf. Tak boleh. Ya, ada peraturan ni. Lepas itu kita tengok sebelum Syazarwan tu ada rukun Iraqi. Sebut rukun Iraqi. Okey, sebelah sana nama di ujung sana rukun Syami. Okey, yang dekat dengan Hajar Aswad nama rukun Yamani. Ni rukun-rukun ni mana tiang-tiang dia lah, ya. Rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi menghala ke Iraq, rukun Syami menghala ke Syam, Palestin, rukun Yamani menghala ke Yaman. Jadi inilah Kaabah yang bila sampai kita ke Hajar Aswad, kita pusing satu kena pusingan, kemudian kita duduk di line kita tu. Ya, kita ikut sampai cukup 7 pusingan, bermula di situ dan tamat di situ. Okey, ada lampu hijau tanda sampai ke Hajar Aswad. Syarat yang kelima, menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Ya, jalan anti-clockwise, lawan arah jam. Cara bumi mengelilingi matahari, orbit. Jadi ini cara kita pusing. Kita macam mana kita nak tahu? Kita tengok bahu kita ni dia kena betul kepada Kaabah tu. Kita boleh tengok. Dan tak payah kita tengok semai masa pun. Kita tengok tempat lain sujud di depan tu pun dah ada ikut lain dia betul, ya. Okey, kemudian yang keenam mesti dilakukan dalam masjid. Orang yang uzur syar'i, perempuan haid, dia tak boleh tawaf luar masjid. Tuan-tuan perempuan yang pernah pergi ke Mekah, pernah tak keliling keluar masjid? Jauh tak? Memang jauh. Tapi kalau kita tawaf luar masjid, dapat tak pusingan tu? Jawapannya tak sah. Sebab syarat dia mesti tawaf tu dilakukan dalam masjid. Orang uzur tak boleh masuk dalam masjid syar'i, perempuan, ya. Kemudian yang keduanya, mesti tawaf itu mesti di luar Kaabah. Ini contohnya, kalau Kaabah saya kata yang kursi tadi. Ketika tawaf kita pegang Kaabah ni, kita pegang Hijr Ismail, pegang, sentuh. Bermakna pusingan tawaf itu tidak sah. Jangan pegang kelambu dan badan dia sekali. Kenapa? Syarat yang keenam dia mesti tawaf itu luar Kaabah. Bila kita pegang Kaabah, ibaratnya kita telah memasukkan tubuh badan kita ke dalam ruangan Kaabah. Kaabah ni kalau dihilangkan, kalau dia runtuh ke apa ke, kita tak boleh tawaf dalam Kaabah. Kita kena keliling luar dia tanpa kita menyentuh. Bila kita pegang, ramai yang buat ni. Nampak orang pergi pegang Kaabah, dia masuk dalam ni, dia kena pusing keluar. Nombor 6, mesti tawaf dilakukan dalam masjid dan mesti di luar Kaabah. Termasuk jangan sentuh Hijr Ismail,
Dan jangan sentuh syazarwan tadi. Kalau saya sebut, minta tuan-tuan sebut syazarwan. Syazarwan ni ialah dia punya tapak dia. Jangan kita pergi pegang-pegang satu tenang-tenang ke, pegang-pegang ke. Masa tawaf sekali. Kalau tuan-tuan perempuan nampak orang ketika kita tawaf tu nampak dia pegang, dia sentuh, itu tuan-tuan kena fikir bahawa dia ni telah selesai tawaf, sa'i, gunting, lepas tu dia baru pergi mendekap pada Kaabah. Boleh bayang kan? Jangan pergi, ini. Itu yang jadi tu. Ya, kalau dia pegang juga, bermakna pusingan tu kita kena tambah pusingan yang ke-8. Pusingan itu tidak susah. Itu dia punya jawapan ya. Okey, nombor 7, mesti mengekalkan tawaf ketika pusingan tawaf 1, 2, 3, 4, 7,000 langkah ke 14,000 ke ataupun 3,500 tadi, mesti dia pusingan itu dalam keadaan kekalkan niat. Jangan masa tu dia nak pergi air, cari air minum ke, dia kena cari pasangan keluarga dia yang hilang ke, dia kena selesaikan 7 pusingan tu baru dia cari benda lain. Nombor 8, cukup 7 pusingan dengan yakin ya. Ini 7 pusingan yakin. Cara ni kita baca doa yang khas dalam buku ya. Kalau buku tak ada, macam mana Ustaz? Caranya yang pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, yang ketiga Allahu akbar, yang keempat subhanallah balik, yang kelima alhamdulillah, yang keenam Allahu akbar, yang ketujuh baru kita gabungkan selawat, istighfar, la ilaha illa haula wala quwwata, gabung itu. Sebab kita dah tahu dah pun ya. Kalau kita buat lain, empat lain, lama-lama nanti kena lempuh lantai kita, nombor tu pun hilang lah. Penting nombor 7 ni kena yakin dengan pusingan tu. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sunat-sunatnya selain daripada itu, ini sunat walaupun ada 10, tapi kita tak ada tumpukan. Yang penting tawaf mesti ada 8 cara sah tadi ya. Pun dah habis ni. Kesimpulan apa yang kita bincangkan pada pagi ni, pertama, niat ihram haji, rukun haji pertama yang perlu dilakukan pada masa tempat yang tertentu, miqat ya, tempat kekuasaan dia. Yang keduanya, lelaki wajib memakaikan ihram sebelum berniat ihram. Perempuan pun sama, pakaian ihram dia. Tapi perempuan ni dia tidak dilarang untuk pakai berjahit. Yang larangan pakai berjahit ni orang lelaki saja ya. Orang perempuan tak boleh pakai jilbab ataupun burdah tak boleh, tak boleh pakai emas ya. Yang ketiga, wukuf di Arafah, kemuncak ibadah haji, ada 3 syarat sah di situ. Dan yang keempatnya kita bicarakan ada 8 syarat sah untuk tawaf yang kena jaga betul-betul. Dalam banyak-banyak ibadah haji ni, tuan-tuan tolong fokuskan kepada ibadah tawaf tadi ya. Sebab tawaf ni kalau short kat situ, short ada gangguan, yang lain berterabur ya. Jaga betul-betul tu. Sebab tuan-tuan pergi, orang lain takkan tanggung dosa tersebut. Mutahwif takkan ganggu apa-apa. Mutahwif takkan tanggung dosa kesilapan tuan-tuan buat ya. Kita yang akan tanggung diri sendiri. Sebab apa? Kita yang belajar, kita yang tak belajar, jahil lagi rosak ya. Jadi kalau pergi, buat yang terbaik, jaga betul-betul dia punya syarat-syarat ini ya. Kalau orang Ustaz, saya rasa pusing yang ketiga tu, saya rasa saya kentut je, tapi saya rasa macam tak. Jadi kalau soalan begitu, saya akan jawab, Tuan, yang rasanya Tuan badan sendiri yang rasa ya. Tapi saya rasa tak ada dulu Ustaz, tapi saya rasa macam ada. Saya kata batal. Pusing yang ketiga tu ambil wuduk lain, tambah pusing yang 4, 5, 6, 7 titik. Itu jawapan. Pasal apa? Pasal kita yang bawa badan kita tahu keadaan. Wallahu a'lam bissawab tuan-tuan. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Soalan dia. Benda ni dah pernah berlaku. Syarat sah yang kelima. Kelima apa yang kelima tadi? Menjadikan Baitullah di sebelah kiri. Ya.
Okey ya. Ini berlaku kepada jemaah yang pakai wheelchair, ambil upah ya. Saya nak tanya, tawaf masa tu di depan makam ke ataupun di tingkat atas? Di atas ya. Okey, ini memang benda yang berlaku banyak lah ya. Iaitu memang sebab wheelchair ataupun kursi roda tu nak tawaf di tingkat bawah tak boleh. Tak dibenarkan, dia akan tawaf di tingkat atas. Kita pula upah orang yang pergi main celok itu kini apa semua ya, pada pembahasan yang kita bicarakan ini memang terganggu dia punya kesahan dia ya. Jadi memang tolong tuan-tuan kena jagalah benda tu ya, untuk kita punya amalan tu. Apatah lagi kan bangunan masjid ada berblok-blok kan, jadi dia punya laluan tu memang kita pesan selalu bila tuan-tuan perempuan tahu di tingkat atas, dia gunakan soft semayang betul. Bila kita ikut, dia ada double biru, double line biru di atas tapak line soft tu, kena ikut. Kalau tak, kita kena berjalan macam ketam tu. Maksudnya kita pusing sampai akhir lah. Wallahualam, tu boleh saya jawab macam itulah. Tapi nanti lepas ni kan jumpa saya nanti, insyaAllah. Jawapan umum saya gitu. Nanti kalau panikan tuan jumpa saya. Itu dikaitan tu. Macam mana nak buat kan? Jadi bagi jemaah yang memang menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan, bila kita pergi itu dalam keadaan tak betul, itu yang jadi tu ya. Bila kita tak mengikut jalan-jalan yang betul, maknanya dia punya tawafnya tak sempurna, sa'i sampai itu tak sempurna, bergunting sampai itu dalam keadaan ihram, kena bayar dam buat itu. Macam mana nak buat tu? Dia ada beberapa proses, sama ada dengan cara bertahan ihsar ataupun dengan menyempurnakan balik. Pergi balik semula, sepatutnya sebelum dia balik ke Malaysia, dia kena selesaikan. Bukan kita tengok dah syarat sah begitu kan? Tak boleh gitu je. Jadi memang kita akan ikut garis panduan ni. Jemaah kena repair balik sepatutnya sebelum dia balik. Dia pergilah waktu tengah malam ke, bila dia dah susah, dia pergi untuk tunaikan balik sepatutnya. Itu yang kata, kalau kan ni jumpa saya nak tahu punya isu tu macam mana, kita akan baiki. Tapi jawapan umum kita untuk kita khusus asal haji ni, 8 syarat sah ni sangat kerap berlaku macam kes macam ni ya. Sebab itu jaga betul-betul ya, sebelum nak pergi tu bersedia betul-betul. Masa tawaf tu 8 syarat sah tu pegang je elok. Wuduknya dengan pusingannya sudah betul, janganlah minta pukang. Kesemua itu kena jaga. Sebab kita pergi sekali pergi, lepas tu buatnya tak seperti mana yang betul. Jadi selepas nanti tak apa, nanti saya cuba tengok isu yang betul ni macam mana. Jawapan umumnya tuan-tuan kena pegang betul 8 syarat sah tu, jangan terjadi pada kita semua nanti. Wallahualam. Okey, ada soalan lagi? Batal wudu ni. Nombor 2. Okey, kita pusing satu pusingan. Batal pusingan. Okey, kita nak sambung tu, kita ambil wudu, batal wudu, ambil wudu, dan kita sambung yang kurang lagi. Maksudnya kalau kita dah pusingan satu pusingan penuh, kita batal wudu, kita ambil wudu, kita start pusingan nombor 2. Tak payah kita start nombor 1 balik. Itulah. Ambil wudu di sana. Ambil wudu di dalam Masjidil Haram tu memang ada tempat dia. Dan tuan-tuan jangan ambil wudu di tempat bekalan air zam-zam untuk minum tu. Itu dipanggil air sabit, air wakaf untuk minum. Ditulis lisyarbi, drinking only. Kalau kita ambil wudu itu, wudu kita tidak sah.
Itu dia ma'u sabil sebagai. Kena ambil wuduk dengan air tempat baik kita. Ambil wuduk dengan cara air betul ya. Air itu betul. Ya. Ya. Okey. Dalam ihram ya. Aktif. Yang kedua, iswa Kaabah. Okey. Okey, terima kasih. Okey, soalan pertama tuan-tuan, Mesir, Turki, kain ihram dia ada berbutang putih. Abang atas ni. Jadi dalam fatwa Malaysia, Jabatan Bernama Baginda Haji, berbutang itu termasuk maksudnya berzahid. Jadi tak boleh pakai butang ataupun kita jahit buat jadi macam butang ataupun pakai pin untuk mengemaskan yang di atas, tidak dihalalkan, maksudnya haram perbuatan itu ya. Yang bolehnya pakai pin kalau sekiranya kain bawah, kalau tak ada pin dia boleh mendedahkan aurat, itu je dia punya kerusakannya. Tapi pada rutinnya kita jangan pakai kain ihram yang pakai pin ataupun pakai butang. Itu. Soalan kedua berkaitan dengan kiswah. Kaabah ni dia memang sepanjang masa diletakkan wangi-wangian. Jadi kalau kita pergi dalam keadaan ihram, kita jangan pegang lampu Kaabah ataupun objek-objek yang berkaitan dengan makam Ibrahim, Masjid Ismail. Dia memang ada wangi-wangian. Kalau kita pergi dalam keadaan kita memang tahu dah mengambil faedah wangian tersebut, hukumnya haram dan wajib membayar dam kambing atau 60 rial atau 3 hari puasa. 60 rial dia bagi pada 6 orang bagi miskin dan bayaran tahyil dan takdir. Itu jawapan dia. Allahuakbar. Jadi saya rasa setakat itu je bincangan kita pada petang ni, pagi ini. Sekarang pun pukul 11 lebih dah ya. Jadi kita baca doa sikit, moga-moga kita dapat faedah bersama insya-Allah ya. Saya tahu risau tuan-tuan dia pernah pergi umrah sebelum ni, tapi macam mana pula ni? Jadi semua tu kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita. Jangan sekali-kali sebut ini mutawif tak bagi tahu, ini tak ada. Ini semua tanggungjawab kita belakang. Ya, kita pergi ke sana mesti kena dalam keadaan berilmu pengetahuan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa asrarna wa ma 'alanna wa man taqaddama qadimatan mawdana rabbana zidna wa sabbirna wa nafsana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadak wa azizan fi wajhihi wa ja'alna wajhan lillah ya ghafirna wa la Allah ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa mawdu'an maqbula wa dan tabur. Wassallallahu wasallam ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.